Dan ustazah ada sahabat tuan-puan yang suka duduk depan kita melutut, maknanya bersimpuh depan kita, pegang tangan, dan dia kata apa? Nasihatkanlah saya. Ini pun satu hal juga sahabat macam ni. Lepas tu ingatkan masa dekat Jordan je, kami jumpa lepas 10 tahun, lepas 15 tahun datang rumah, dia buat benda yang sama, duduk sebelah ustazah pegang tangan, dia kata tolong nasihatkan dia. Masya Allah, baik sahabat-sahabat macam ni tu. Kita pula yang rasa malu nak nasihat apa? Kita yang patut dapat nasihat. Tak, dia kata tidak ada buah tangan yang lebih baik daripada seorang sahabat kepada sahabatnya, kecuali dia berpisah dengan buah tangan nasihat. Kita buah tangan apa paling baik? Buah sungguh lah. Tak ada ke rambutan ke durian ke kan ya? Ini buah tangan nasihat. Subhanallah, baiknya kawan, baiknya. Jaga kawan macam ni tuan-puan, jaga. Walaupun kadang-kadang geram juga, tension juga. Ya. Tapi tak apa, kelemahan tu sangat sedikit. Itu manusia biasa. Nak banding dengan kualiti imannya, amal solehnya. Jangan kerana kecenderungan kepada dunia kita tinggal kawan-kawan ni. Tak nak geng-geng ni. Ni geng-geng warak tu dia kata. Ya. Jangan macam tu tuan-puan. Dan apa pesanan Allah dalam ayat ini? وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Kamu jangan ikut, jangan taat, jangan menurut kawan yang macam mana? أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, yang hatinya lalai daripada ingat kepada kami, yakni kepada Allah. Kita kena cek kawan-kawan kita, hati mereka lalai atau hati mereka ingat. Kalau jenis orang hati lalai, jangan turut semua cakap dia. Jangan asyik rujuk dia je nak buat keputusan. Itu bawa rebah namanya tuan-puan. Ya, kita ada masalah rumah tangga, pergi dekat sahabat yang hatinya lalai daripada mengingati Allah, cuba kita dengar apa jawapan dia. Beza tak dengan orang yang ingat kepada Allah? Beza tak tuan-puan? Berbeza jauh. Dia lalai ingat Allah. Kita ada masalah rumah tangga, suami nak kahwin lain, biasa itulah masalahnya kan. Ya, cari orang yang lalai daripada mengingati Allah. Apa dia kata? Kamu tu yang bodoh Timah, dia kata. Kalau akak duduk tempat kamu, akak dah ceraikan Samad tu talak 10. Amboi sedap ceraikan suami talak 10. Pergi lagi cari rujukan orang yang hati lalai daripada ingat Allah, yang bukan-bukan dia ajak. Kita balik pun darah naik ni tuan-puan, darah tinggi semua, macam mana naik belaka masa tu, nak menceraikan suami talak 10. Mana belajar? Tapi cuba kita pergi sahabat allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Apa dia jawab? Boleh jadi ya, boleh jadi. Ustazah pun pernah jumpa sahabat-sahabat macam tu, tapi cerita dia lain lah, bukan suami nak kahwin lain ya, itu rahsia ya. Apa dia jawab? Dia kata apa? Semua milik Allah. Macam mana kita dengar? Semua milik Allah. Suami kita milik Allah, anak kita milik Allah, hatta yang paling kita sayang, nyawa kita sendiri milik Allah. Dalam urusan-urusan yang melibatkan hak milik Allah, bertanya dengan pemiliknya, macam mana nak buat ni wahai Allah, macam mana nak buat ni wahai Allah. Kena tanya dengan pemiliknya. Dia suruh kita salat, dia suruh kita tanya Allah, dia suruh kita istikharah. Subhanallah, alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taat orang yang hatinya lalai daripada ingat kami, wattaba'a hawa, lalu ikut hawa nafsunya. Yang lalai ingat Allah ni, dia punya tukang rundingnya nafsu, dia punya ahli mesyuarat dia nafsu dengan syaitan. Tu ahli mesyuarat dia, panel-panel dia ya, moderatornya setan kan, panelnya nafsu macam tu lah. Jadi tak boleh bawa dia punya pandangan, bawa rebah. Wa kana amru furuta, maka jadilah urusan kamu melampaui batas. Cerita tentang siapa yang nak bersama kita, teman kita, pasangan hidup kita. Sebab tu tuan-puan, kalau nak cari jodoh pun benda serius ya. Nak cari jodoh ni benda serius. Kalau sahabat pun dipimpin untuk kita cari sahabat yang macam ni,
Teman hidup apatah lagi, pasangan hidup, suami atau isteri, lagilah kena cari sungguh-sungguh tuan-puan, kena minta tolong Allah, kena berdoa, kena cek hati dia, ya, bukan cek harta dia semata-mata, ya, cek hati dia, tengok tahap lalai tak lalai dia, kena cek. Perempuan jangan sedih, nampak muka sedih, dia kan lambat buat jumpa ustazah, dah kahwin baru jumpa ustazah kan, ya. Tak apa, yang dah ada tu baiki je kan, ya. Jangan pula bang kita buat balik semula, boleh tak? Ya, sebab saya nak istikharah ni, tentang bukan abang, tak. Yang dah ada tu memang ya dah tu, ya. Al khairu ma waqa. Yang terbaik tu adalah apa yang telah berlaku dah, ya. Masih ada kekurangan, baiki. Subhanallah, ini jalan hijrah. Cari sahabat tuan-puan, ya. Sahabat ni, setiap orang ni ada aura masing-masing. Ada seorang sahabat ustazah, memang dia baik, tuan-puan, dia baik. Tapi nak beritahu, aura dia dapat dirasakan oleh suami ustazah juga. Padahal dia kawan ustazah. Suami ustazah ada problem masa tu. Dia istikharah, lepas tu dia minta ustazah istikharah, biasa dah sebab kita isteri kan. Lepas tu dalam diam-diam dia telefon sahabat ustazah. Telefon, Assalamualaikum kak, telefon. Ada hajat ni dengan akak ni. Ya, hajat apa ustaz? Kata akak tu. Ya, akak, ustaz ni ada masalah sikit. Cerita habis dekat hamba Allah ni. Percaya tu orang cerita habis. Padahal kalau akak tu tak jagalah amanah rahsia tu, pecah teruk juga tuan-puan. Ya. Apa rahsianya nak tahu? Rahsia jangan tahu, ya. Lepas tu dia kata cerita semua, dan hajatnya apa? Ustaz kenal akak. Ustaz terasa nilai akak tu. Ustaz nak minta tolong dulu kalau masa arwah mak ada, memang mak lah yang tolong solat hajat, tolong istikharah. Tapi hari ni Ustaz pilih akak. Akak tolong istikharah kak. Sama-sama lepas tu kita runding kak, macam mana Allah bagi pencerahan pada akak. Sebab percaya tuan-puan. Padahal dia kawan ustazah, tapi kawan yang baik lah, selalu datang ke rumah apa semua. Jadi ustaz kata, apa ni abang percaya dengan akak tu? Percaya, dia kata. Akak tu tuan-puan dapat kepercayaan tu, dia buat sungguh tuan-puan. Ustazah pun tak buat. Akak tu puasa siang hari, malam tahajud, baca Quran, pagi, petang baca Quran, malam baca Quran, sampaikan anak-anak buah dia, kakak-kakak dia kata apa? Kau ni sakit ke? Kau nak mati ke apa kan ya? Sebab apa? Ibadah je. Dia kata tak, dia ada terima amanah dari seseorang yang mengharap. Maka dia kena buat betul-betul. Dia kata dengan ustazah, akak tak buat cincai-cincai dek, akak istighfar taubat dulu, dosa akak banyak dek. Dia cakap macam tu. Dia taubat dulu. Tengok orang tuan-puan, hebat. Lepas akak dah rasa tenang hati akak, baru akak istikharah dek. Dan bila dia nak sampaikan hasil istikharah tu pada suami ustazah, dia punya mukadimah tu pun dah melegakan dah. Dah dapat pencerahan dah. Tak payah nak cakap mimpi apa ke apa, tak payah. Yang awal tu. Dia kata apa? Ustaz dengar ustaz, akan nak sebut tentang nama-nama dan sifat Allah. Tengok approach dia tuan-puan. Huwal awwalu waz zahiru, huwal awwalu wal akhir, huwal zahir, huwal batin. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dia sebut. Dia bukan ustazah ya tuan-puan, dia bukan ustazah. Tapi kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia terlalu intim dengan Quran. Selalu ingat je ayat tu. Sebut. Sampai kita dengar tu, huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Maknanya kita rasa lapang hati untuk menyerahkan segala urusan kita pada Allah. Allah tahu segala. Jangan kelang kabut sangat. Allah tahu segala. Serah pada Allah. Ufawwidu amri ilallah, saya serahkan segala urusanku kepada Allah. Terus rasa lapang tuan-puan, rasa tenang. Dan hujungnya dia kata dia tak mimpi apa-apa pun. Dia serahkan kepada ustaz untuk buat sebarang keputusan. InsyaAllah keputusan itu baik, sebab kita dah sama-sama minta tolong dengan Allah. Siru ala barakatillah. Itu jawapan dia. Subhanallah.